السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله، مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala, dia kata وذلك يكون محمودا إذا وافق الشرع. Apa dia ni? Wadzalika, dan bermula demikian itu, wadzalika as-sabru, dan bermula demikian sabar itu. Dzalika mubtada, musyar ilaih kena kepada as-sabru, sabar. Sabar itu yakunu adalah ia sabar, itu khabar bagi dzalika. Dhamir mustati yakun ta'alluq kembali kepada sabru ataupun dzalika as-sabru. Khabar yakun mahmudan, itu dipuji. Jadi sabar itu dipuji oleh syarak bila idza wafaqa syar'a, apabila muwafaqat ia sabar itu akan maf'ulun bih asy-syar'a, akan syarak. Jika dia muwafaqat dengan syarak, sabar daripada musibah, sabar daripada maksiat, sabar ketaatan yang dilaksanakan, maka ia dipuji syarak. Wa thanihima nafsiyun. Dia dulu kata sabar itu ada dua. Dia dulu kata sabar itu ada dua kategori. Salah satunya kategori badaniyun. Hak ni kategori yang kedua nafsiyun. Dia panggil wa thanihima, dan bermula yang keduanya, yang kedua daripada dharbain. Daripada dua kategori itu ialah khabar nafsiyun, ialah yang dibangsakan kepada nafsi, dirilah diri. Fa in kana an syahwatil batni wal farji summiya iffatan. Nama pula. Jadi bangsa nafsu lah, nafsu. Jadi sabar hak jenis bangsa nafsu. Maka dia pun kata tafriqnya fa in kana as-sabru itu an ay sabitan khabar, sabit ia sabar itu an syahwatil batni, daripada syahwat perut. An syahwati jar majrur, al-batni mudhafun ilaih. Wal farji atah kepada al-batni dan juga farah. Jadi sabar daripada syahwat, farah dan juga perut, itu dia panggil sebagai sumia, khabar daripada
Wa in kana an syahwati batni wal farji. Sumia tu jawab in. Jawab bagi in. Sumia dipernamakan akan dia akan dzalika sabru. Dinamakan iffatan, iffah. Sabar daripada syahwat perut dan juga syahwat faraj ialah dia panggil sebagai iffah. Wa in kana fi musibatin summiya sabran. Oh itu. Wa in kana wa in kana dhalika as-sabru wa in kana dhalika as-sabru, dan jikalau adalah demikian sabar itu fi ay thabitan sabiya fi musibatin pada satu musibah. Pada satu musibah. Mana sabar daripada musibah. Sumia dipernamakan akan dia akan dzalika sabru. Dipernamakan sabar tu sebagai sabran. Sebagai sabran. Sabran tu maf'ulun bih sumia. Dinamakan sebagai sabar. Kemudian wa tadadduhu. Wa tadadduhu ay wa tadaddu sabri, dan bermula lawannya lawan bagi sabar itu. Tadadduhu ialah khabar halatun, ialah halatun, ialah khabar satu keadaan yang sifat tusamma yang dipernamakan akan dia akan hal itu, dipernamakan akan al-jaza'a, dinamakan akan al-jaza'a. Al-jaza'a tu ialah gelisah. Ialah apa? Gelisah. Gelisah. Maka sebagai gelisah. Wa in kana fi halil ghani, ay wa in kana as-sabru, dan jikalau adalah sabar tersebut fi ay sabitan sabit ia fi halil ghani, pada ketika kaya. Pada ketika fi halil ghina, fil hal ghina boleh, ghani boleh. Pada ketika kaya tu, sabar ketika kaya tu, sumya dipernamakan akan dia akan dzalika sabru tu dinamakan sebagai dhabtan nafsi. Tu nama dia lah, dhabtan nafsi, menghadkan nafsu. Sabar terhadap kekayaan. Sabar kaya pun ada sabar dia. Sabar terhadap kekayaan yang Allah Ta'ala berikan, dipernamakan sabar tersebut sebagai dhabtan nafsi, membataskan diri. Kalau kita terjemah, membataskan dirilah. Kalau tak terjemah, dia jadi satu nama lah. Wa tadadduhu, dan bermula lawannya lawan bagi dhabtin nafsi ni ialah khabar halatun, ialah satu keadaan sifat tusamma yang dipernamakan akan dia akan halah ini dipernamakan sebagai al-batara. Al-batara ni dia panggil rakus. Al-batara dia panggil sebagai rakus, lawan bagi sabar terhadap harta. Mana orang yang kalau kaya, dia tidak sabar terhadap harta kaya dia akan membelanjakan seluruh harta tu ke arah benda yang tak sepatutnya, jadi poros ataupun rakus dalam harta. Wa in kana fi harbin, dan jikalau adalah wa in kana dzalika sabru, dan jikalau adalah demikian sabar itu fi ta'alluq satu mahzuf kana, khabar kana, sabitan sabi'iyyo fi harbin, pada satu peperangan, sabar terhadap peperangan, wa muqatalatin, dan juga peperangan juga. Muqatalah ni qatala yuqatilu, muqatalah saling bunuh-bunuhan, peganglah. Sumya jawain, niscaya dinamakan akan dia akan dzalika sabru, dhamir mustatih huwa naib fa'il kembali kepada dzalika sabr, maf'ulun bih dia panggil syaja'atan. Sabar dalam peperangan dia panggil syaja'ah. Syaja'ah ni berani. Wa
Wa yadadduhul jubnu. Tadi wa tadadduhu. Oh gitu. Oh jadi bukan i'rab mubtada lah ni fi'il ni. Oh ingat masdar tadi. Tadi petawalik tadi wa tadadduhu halatun. Halatun tu fa'il. Tadadduhu hu tu maf'ulun bih. Begitu Bukannya halatun tu khabar, silap. Bukannya fi'il, bukannya isim tu fi'il. Sebab kita nampak sini wa yudadduhu. Fahamlah tu fi'il. Wa yudadduhu al-jubnu, dan melawani akan dia, itu begitu melawani akan dia akan zalika sabra fil harbi, demikian sabar pada ketika perang tu, lawannya ialah al-jubnu. Jubnu ni dia panggil takut. Jadi orang yang sabar dalam peperangan, masih perang, kalau orang tak sabar dia lari, bila lari dia panggil menakut al-jubnu. Jadi kalau dia perang juga tetap sabar dalam perangan, dia panggil asy-syaja'ah, berani. Wa in kana, dan jika adalah ia zalika sabru itu fi kadhmil ghaidhi. Sebut payah dah. Fi kadhmil ghaidhi, pada menahan, dia panggil apa? Menahan emosi. Menahan emosi. Pada menahan emosi. Sabar daripada menahan emosi. Payah tu. Wal ghadabi, ataf kepada kadhmi, dan juga marah. Jawab, sumya niscaya dinamakan akan dia akan dzalika sabru tu dinamakan sebagai apa? Dinamakan sebagai hilman, lemah lembu. Hilman, lemah lembu, lawan dia. Wa yudadduhu, dan bermula lawan, melawani akan dia, akan hilman itu oleh fa'il at-tadhammuru. At-tadhammuru ni ialah pemarah lah. Pemarah, orang yang emosi, at-tadhammur. At-tadhammur, pemarah, ataupun kita kata orang yang beremosi. Wa in kana dzalika sabru, dan jikalau adalah demikian sabar itu fi naibatin mudjiratin. Fi naibatin, pada ganti, mudjiratin, yang menjemukan. Yang menjemukan. Jikalau sabar itu pada satu gantian sifat yang menjemukan, mudjiratin, sumia, dipernamakan akan dia akan dzalika sabru itu dipernamakan sebagai apa ni? Sebagai sa'atas sadri, lapang dada. Tak tahulah ganti apa-apa, gantilah ni umum lah. Mana dia tu dinamakan sebagai orang yang berlapang dada. Apa-apa saja dia terima. Orang beri dia ni, dia terima. Orang beri dia ni, dia terima. Lapang dada. Sabar tu juga tu. Ganti perkara-perkara orang sekejap orang suruh ni, esok pula orang suruh lain. Berlapang dada, ikut lah. Asal mampu buat, dia boleh buat. Selesai. Umum tu Wa yudadduhu, dan melawani akan dia. Akan apa dia? Melawani akan sa'atas sadri tu. Ad-dajru, ialah apa dia? Ad-dajru. Ad-dajru tu maksud dia ialah apa? Sepit dada, jemu. Sepit dada, jemu. Tu ad-dajru. Wat-tabarrumu, dan bosan. Dan wat-tabarrumu, dan bosan. Wadhiqus sadri. Tambah yang kedua lagi, yang tiga pula. Wadhiqus sadri, dan sepit dada. Wadhiqus sadri, dan sepit dada. Asal. Wa in kana dzalika sabru, dan bermula, dan jikalau adalah demikian itu, demikian sabar tu, fi ay thabitan, sabit ia, fi ikhfa'i kalamin, pada menyembunyikan suatu cakapan. Sumia, dipernamakan akan dia akan dzalika sabr itu kitman as-sirri. Kitman as-sirri. Kitman as-sirri itu penyimpan rahsia lah, menyimpan rahsia. Tersabar daripada nak bercakap benda yang aib contohnya. Itu dia panggil kitman as-sirri, menyembunyikan rahsia. Kawan tu aib, kalau kita kabur ke orang, kita tahan diri, sabar daripada kata ke orang, kata berkenaan dengan dia. Maka dia panggil kitman as-sirri.
Wa summiya sahibahu sahibah kitman sirri. Dan dipernamakan akan naib fa'il pemiliknya pemilik orang yang berahsiakan, orang yang menyembunyikan rahsia tu dia panggil sebagai apa dia? Katuman, iaitu penyimpan rahsia lah, katuman. Penyimpan rahsia. Wa in kana dzalika sabru, dan jikalau adalah demikian sabar itu an fudulil aishi, daripada kelebihan-kelebihan hidup. Apa-apalah kelebihan-kelebihan hidup. Summiya discaya an tu takluk suatu mahzuf khabar kana lah macam biasa. Jawab summiya dipernamakan akan dia akan dzalika sabar itu sebagai apa? Dipernamakan sebagai zuhdan, zuhud. Sabar daripada lebihan harta, sabar daripada lebihan kehidupan hidup. Dia cari cukup-cukup saja. Ini payah juga ni. Hati manusia sentiasa nak mencari lebih. Tapi dia cari secukupnya saja. Selebihnya, dia ibadat kepada Allah, dia belajar ilmu. Itu zuhud. Wa yudadduhu al-hirsu, dan melawani akan dia akan zuhud itu oleh al-hirsu utama. Al-hirs. Al-hirsu fil ilm tak apa. Al-hirsu fil mal wa dunya itu fafihi tafsir, perlu diperincikan. Wa in kana sabran ala qadrin yasirin min al-hudhuzi, betul tu, min al-hudhuzi, betul lah. Dan jikalau adalah adalah ia zalika sabru tu khabar sabran. Jikalau adalah demikian itu, demikian sabar itu ialah sabar. Sabran tu khabar kana ala qadrin yasirin, atas qadar sifat yang sedikit. Sabar tu bukan ala qadrin yasirin, atas bahagian yang sikit. Mana dia dapat bahagian sikit, patut dapat lebih, dia dapat sikit. Sabar dengan dapat sikit tu minal hudhuzi, dapat qadar yang sedikit minal hudhuzi, daripada habuannya. Atas qadar yang sedikit daripada habuan-habuannya. Mendapat habuan yang sedikit, dia patut dapat lebih, dia dapat sikit je. Ataupun memang dapat sikit pun dan dia sabar, summiya dipernamakan akan dia akan dzalika sabru khabar maf'ul bih qana'atan. Dia jadi qana'ah. Qana'ah ni apa? Memadai apa yang dia dapat. Tu ada nama kitab Al-Iqna'. Aqna'a yuqni'u iqna'an. Iqna' apa? Cukup. Dengan kitab tu cukup lah untuk pekoh tu. Cukup kenyang. Qana'ah, iqna'. Wa yudadduhu, dan melawani akan dia akan iqna' tu, akan qana'ah, silap iqna' dah. Dia melawani akan dia asyarrahu. Asyarrah tu sama juga dia panggil rakus. Asyarrahu lawan bagi qana'ah. Rakus lah juga asyarrah. Asyarrahu bukan hu tu dhamir, bukan, memang nama lah. Fa'aktharu akhlaqil imani dakhilun fis sabri. Maka dia buat kesimpulan, fa'aktharu akhlaqi, maka bermula kebanyakan akhlak al-imani mudhaf ilaih. Akhlak iman itu khabar dakhilun, masuk ia. Aktharu akhlaqil iman fis sabri, dalam kesabaran. Ada qanaahnya, ada apa nama tu, kitmanu sirrinya, ada ada asy-syaja'ah dan sebagainya. Banyaklah. Jadi akhlak-akhlak yang sepatutnya berada pada orang Islam banyak terkandung dalam sabar, seperti mana dia sebut tadi. Intaha siapa ni? Intaha kalamul Ghazali. Kan dia kata semalam, qala al-Ghazali fil ihya was sabru darban. Sabar tu dua jenis. Satu badaniyun pula, dia terbelah dua pula, bil fi'li dan bil ihtimal, fizikal dan mental. Lepas tu yang kedua nafsiyun, hak jenis jiwa, diri, jiwa, nafsu. Bila tubik nafsu, tubik inilah syaja'ah, kitmanu sirri, sabran, dan sebagainya. Habis. ولذلك كوني أكثر أخلاق الإيمان داخلا في صبري. Begitu. Takdir dia punya musyar ilaih. Walidhalika, dan kerana demikian itulah, demikian apa? Demikian kauni akthari akhlaqil imani dakhilan fi sabri. Kebanyakan akhlak-akhlak
iman itu masuk ia dalam sabar? Qala sallallahu alaihi wasallam, dalam sabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru nisful imani, mubtada bermula sabar itu khabar, nisful imani sebahagian daripada iman, wal yaqinu al imanu kulluhu, dan bermula mubtada yakin itu khabar, al imanu ialah iman, kulluhu kullul iman seluruhnya iman, kulluhu taukid bagi iman, hu aid kepada iman. Sabar itu bahas sebahagian beriman, yakin itu ialah iman keseluruhan. Sebab keyakinan al-iman mestilah dalam keadaan yakin, tidak boleh dhon, syak, waham. Itu tidak dipanggil sebagai tidak dipanggil sebagai yakin. Tidak dipanggil sebagai iman, silap. Jadi hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh dalam kitab Jami'us Saghir. Jami' Saghir, hadis riwayat Abu Nuaim dan Imam Baihaqi daripada Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, habis. Wa syu'batul hadiyatu was-sab'una, dan bermula cabang iman yang ke-71 ialah khabar az-zuhdu, ialah zuhud. Zuhud tadi lah. Zuhud tu hak tadi. Apa zuhud? Wahwa, dan bermula dia zuhud khabar, al-iqtisaru, membatas ala qadril hajati, atas qadar hajat. Tak cari lebih, tak kurang, tak lebih, qadar lah mana yang ada tu dia panggil orang yang zuhud. Lebih tak cari, kurang dia apa, dia melengkapkan kelengkapan hidup dia dulu. Patut lebih tu dia tak cari dah. Lebih pada tu dia sibuk dengan Allah Ta'ala. Zuhud orang yang buat benda haram, orang yang buat benda wajib, tidak buat benda haram, buat benda sunat, tidak buat benda makruh, ambil qadarnya yang harus. Tu zuhud. Mimma tayaqqana hilluhu hilluma, daripada barang yang yakin ia oleh fa'il halalnya dia ambil benda halal, dia tak ambil benda haram. Wa hadha, dan bermula ini mana al-iqtisaru ala qadril hajati mimma tayaqqana hilluhu tu khabar zuhdul arifina, ialah zuhud orang-orang yang arif billah. Arif billah sini arif billah khassah, arif billah yang khusus. Wahwa, dan bermula dia zuhdul arifin itu khabar al-muradu huna, ialah perkara yang dikehendaki di sini, ai fi hadzal bab. Inilah kita bincang zuhud di syu'batul iman yang ke-71. Dia kata inilah dimaksudkan zuhdul arifin di sini, bukan zuhud yang lain. Wa amma zuhdu fil harami, iaitu zuhud apa dia? Zuhud terhadap benda yang halal secara yakin. Benda tu halal dah, harus yakin dah halal, tapi sikit dia ambil. Tu zuhdul arifi. Yang kedua, az-zuhdu wa amma az-zuhdu fil harami, adapun bermula zuhud mubtada fil harami jar majrur pada haram itu khabar fawajibun, itu wajib sifat amun yang meratai ia wajib itu ala jami'in nasi, atas keseluruhan manusia, tu wajib lah. Apa maksud zuhud tadi? Al-iqtisaru ala qadril hajah mimma tayaqqana hiluhu, tu zuhudul arifin. Zuhud yang kedua, zuhud daripada mengambil benda haram. Maknanya tak ambil benda haram lah, menghakkan diri dia daripada mengambil benda haram, maka tu zuhud yang wajib. Maknanya paling kurang kita ni kena ada zuhud yang haram. Zuhud daripada ambil haram. Waqila, dan kata sebahagian ulama, ay waqala ba'dul ulama, az-zuhdu tafriqul majmu'i. Az-zuhdu bermula zuhud itu ialah tafriqul majmu'. Tafriq masdar farraqa yufarriqu tafriqan, iaitu memisahkan akan satu himpunan. Memisahkan akan satu benda yang terkumpul, satu himpunan. Wa tarku ataf, dan meninggalkan talabil mafqudi. Meninggalkan makna tidak mencari. Wa tarku talabi, tidak menuntutlah, meninggalkan menuntut, ini tidak mencari al-mafqudi, sesuatu yang tak ada. Sesuatu yang tak ada.
Wa taqdimu ghairihi. Wa taqdimu ghairihi. Dan juga mendahulukan selain orang tersebut, mendahulukan orang lain. Ala nafsihi, nafsi syakhsi. Atas dirinya diri seorang. Wa taqdimu atau pada tafriq. Inda wujudil quti. Bila dia buat begitu, ketika adanya makanan asasi. Tafriqul majmu'i. Memisahkan yang terkumpul. Apa umum tu? Memisahkan yang terkumpul. Wa tarku talabil mafqudi. Dan meninggalkan tuntut benda yang tak boleh cari, tak dapat. Contoh benda yang tak boleh dapat, contohnya dia nak dapat dalam sehari itu 5,000. Jadi dia hanya boleh patutnya 100 ya. Dia cari juga, kerja juga, usaha boleh. Padahal 100 itu lebih daripada cukup. Dia usaha juga nak dapat lebih. Itu tidak zuhud. Mencari benda yang benda yang tak ada, ataupun benda yang mustahil, ataupun benda yang payah dapat. Dia nak dapatkan juga. Mengutamakan diri daripada orang lain. Mengutamakan orang lain daripada dirinya. Itu salah satu zuhud. Ketika adanya makanan pokok, makanan asasi. Kita ada dah makanan. Ada dah makanan. Ada dah. Kita utamakan orang lain. Ta'thirul ghair. Itharul ghair. Kalau selain pada makanan pokok, sama juga. Contoh kenduri. Ataupun makan apa tu, dia panggil apa tu, sila buffet ke apa. Bukan buffet rasanya. Dekat satu meja tu. Satu meja tu dia tak lauk dah. Satu set 4 orang makan. Jadi kita utamakan orang lain ambil dulu. Itu sifat Nabi SAW. Orang lain ambil dulu, kita ambil kemudian. Walaupun kita tengok yang pertama tu ayam besar tu, kalau tak ambil rugi. Contohlah. Tapi kita utamakan hal lain, tak apa kita ambil yang kecil pun tak apa. Itu ta'thirul ghair fi ghairil ibadah. Mendahulukan orang lain pada selain ibadat itu dituntut, tapi itharul ghair fil ibadah makruh. Mendahulukan orang lain dalam beribadat makruh. Contohnya kahwin. Seorang laki-laki itu dia minat laki-laki itu. Tapi yang minat tu berapa orang? 3 orang. Contohlah. Jadi dia pun perempuan dia pun dia berebutlah nak kepada lelaki tersebut untuk dia tu menikah dengan dia, supaya menikah dengan dia ni terjamin hidup dia, terjamin agama dia. Jadi dia tak boleh lah macam ni. Kalau nampak tengok 2 orang lagi calon isteri dia tu nampak hebat, dia pun rasa tawaduk lebih kurang. Tak boleh. Dia pun undur diri, tak boleh. Kena usaha dapat. Tu dia panggil tidak boleh itharul ghair fil ibadati makruh. Itu kaedah fiqh. Kita nanti akan bacalah insya-Allah taala kita idahul qawaid al-fiqhiyah. Buat tak tahulah bila tu. Ada kaedah situ itharul ghair fil ibadati makruh. Mendahulukan ibadat pada orang lain itu makruh. Jadi antara salah satu ibadat kahwin. Saf semayang, sila pergi depan. Tak boleh, dia yang kena pergi depan. Kerana itharul ghair fil ibadati makruh. Itu bukan zuhud. Jadi zuhud ni ialah itharul ghair fi qutil balad ataupun fi al-ma'kulat, pada makanan-makanan. Bolehlah. Habis. Kemudian kata Musannif rahimahullahu ta'ala, wa qala al-Ghazali, dan telah berkata oleh Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa zuhdu, dan bermula zuhud itu antatruka, itu takwil masdar jadi khabar. Ai tarkuka, tinggal oleh engkau. Itu takwil dia. Meninggallah oleh engkau maf'ulun bih ad-dunya, akan dunia. Tinggal akan dunia li'ilmika bihaqaratiha, bihaqaratid dunya. Karena mengetahui akan engkau, mengetahui oleh engkau, idhafah masdar kepada fa'il, bihaqaratiha, bihaqaratid dunya, dengan hinanya dunia ini, bin nisbati ila nafas, bin nisbati, dengan nisbah ila nafasatil akhirati, dengan keindahan hari akhirat. Keindahan hari akhirat. Kita tahu kata dunia ni lekeh. Jadi zuhud di sini kamu meninggalkan dunia kerana kamu tahu dunia ni lekeh berbanding akhirat.
Makna tidak kejar dunia sangat. Dapat dunia tak apa, jangan kejar. Dalam hati nak berasa kejar dunia, nak berasa pekejar pangkat dan sebagainya, tu masalah. Benar ni payah ni. Walaysa minaz zuhdi tarkul mali. Tengok dia kata. Tarku itu isim laisa muakhar. Minaz zuhdi ta'alluq suatu mahzuf khabar laisa muqaddam. Walaysa minaz zuhdi, dan bukanlah daripada zuhud itu ialah tarkul mali, meninggalkan akal harta, idhafah masdar kepada maf'ul. Tak kerja langsung. Tak, tu bukan zuhud. Wa badhluhu wa badhul mali. Dan juga mendermakan harta, memberikan harta ala sabilis sakhai. Ala sabilis sakha. Bukanlah zuhud itu meninggalkan harta, dan juga bukan juga mendermakan harta, badluhu, memberikan harta itu ala sabilis sakhai, atas jalan kedermawanan dia. Sakha, atas jalan kedermawanannya. Dia dermawan hari ni, dia pun bagi harta. Tu bukan zuhud. Tu bukan zuhud. Ataupun meninggalkan harta. Tu lagi bukan zuhud. Wa ala ataf, ataupun beri harta tu ala sabil istimalatil qulubi, atas jalan cenderung hati, kecenderungan hati. Berasa nak beri lah hari ni, beri. Itu bukan zuhud, bukan zuhud. Wa ala sabilit tab'i, dan atas jalan tamak. Pelik kau ni. Atas jalan tamak. Atas jalan tamak ni maksudnya atas jalan dia sendiri nak beri. Dia sendiri nak beri. Bukan atas jalan cenderung hati dia. Bukan atas jalan dengan sifat kedermawanan dia, tak. Dengan jalan tamak. Yang ni dengan jalan dia sendiri nak sungguh-sungguh beri. Tamak situ lah. Bukan juga panggil zuhud. Kenapa? Li anna dhalikal madhkura, dhalika isim li anna. Kullahu, sekalian nyonya dhalika. Kerana demikian itu, demikian tersebut, seluruhnya demikian itu, min ay sabitan. Sabit ia, sabitun lah. Sabitun. Khabar ini anna. Sabit ia min mahasinil adati, daripada adat kebiasaan yang baik. Bukannya zuhud tu. Zuhud tu tala tarkud dunya. Lianna ilmaka, kerana kamu tahu bahwasanya dunia itu dia panggil apa? Bihaqaratiha, dengan sebab hinanya dunia tadi. Itu tinggal dunia sebab kamu tahu hina jadi sebab akhirat. Itu dia panggil ikut Imam Ghazali tu zuhud. Tapi kalau tinggalkan harta, beri harta atas jalan kedermawanan, beri harta atas jalan cenderungan hati, beri harta atas jalan dia tu memang sungguh nak beri, tamak, maka hak tu tidak dikira sebagai zuhud. Habis. Wa ala sabili habis. Wala madkhala li syai'in minhu fil ibadati. Wala madkhala wala madkhala, tidak ada sama sekali masuk. Madkhala isim laisa muakhar. Madkhala isim la linafil jinsi. Tidak ada sama sekali celahan boleh masuk li syai'in, bagi sesuatu, minhu, daripada demikian itu, demikian al-madhkur fil ibadati, pada ibadat. Hak tadi itulah. Tinggal harta ataupun derma harta, beri harta ke atas jalan kedermawanan dia, ataupun atas jalan kecenderungan hati, ataupun atas jalan tamak nak beri ke orang. Tu bukan zuhud. Tu bukan zuhud. Tu dia kata wala madkhala li syai'in minhu fil ibadat. Dia panggil apa dia? Tadi itulah li syai'in minhu, ay min dhalika kullihi min mahasinil adat tu. Tidak termasuk sama sekali sesuatu, bagi sesuatu daripada demikian itu, demikian tersebut, daripada kebiasaan-kebiasaan adat-adat yang baik tu, fil ibadati, dalam ibadat. Ni. Sebab apa macam tu? Sebab dia beri tu bukan tu dia beri tu bukan gini lah. Sebab dia beri tu bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia beri harta tadi tu. Dia beri harta tu bagus dah. Ataupun tinggal harta tadi. Tinggal harta tu bukan ibadah. Tarkuhu, tarkul mal tu. Tinggal harta tu bukan satu ibadah.
Bahkan ada dituntut untuk mencari harta qadar dia. Jadi tinggal harta itu bukan ibadah. Itu bukan satu ibadah. Jadi yang disuruhnya ialah tinggal dunia. Tinggal dunia tak semestinya ialah tinggal harta. Karena tinggal dunia maksudnya meninggalkan, ambil benda yang lebih daripada harta dunia. Tapi boleh tak diambil? Boleh, qadar dia. Untuk dia salah hidup, diri dia dan keluarga dia. Jadi itu tak termasuk dalam ibadat. Tarku wa badluhu ala sabili sakha wa ala sabili istimalatil qulub. Badluhu ni memberikan harta, menderma dia panggil. Memberikan harta, mendermakan harta. Hak tu bukan juga atas jalan ibadat kalau dia tidak mendermakan itu kerana Allah Ta'ala. Itu juga tidak dipanggil sebagai zuhud. Jadi zuhud ni nak kata bahawasanya zuhud bukannya tinggal harta 100%, bukan. Bukannya tak ada sikit pun harta pada dia, bukan. Kalau tak, Nabi SAW tidak zuhud lah, sebab dia pun ada harta juga. Banyak sikit tu tak ada masalah, asalkan ada harta. Maka orang tersebut bukan bermaksud dia tu tidak zuhud kalau ada harta dia. Intaha, habis ay intaha kalamul Ghazali. Habislah oleh ucapan Imam Al-Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Habis. Jadi kena derma tu kerana Allah Ta'ala baru jadi ibadat. Bukan kerana sifat kedermawanan dia. Aku ni terkenal dengan sifat kedermawanan, bagi je lah. Tu. Ataupun berasa nak bagilah. Bagi ke orang. Berasa nak bagi ke orang. Yang bukan kerana Allah Ta'ala. Tak jadi. Setiap benda yang kita berikan kena ada qasad. Innamal a'malu bin niyat. Zakat tidak akan jadi zakat melainkan kita niat pemberian harta tu untuk zakat. Tapi kalau kita pergi kat pejabat zakat beri harta tu bukan kerana bayar zakat, kerana saja-saja nak tunjuk kedermawanannya. Memang passion dia, sifat kedermawanan dia, patut beri, dia pun beri. Jadi kuranglah ataupun tidak sah lah pahala zakat tu kena niat. Baru dapat jadi ibadat benda yang kita beri. Kalau tak jadi adat je lah. Contoh kita kata beri kepada beri harta ataupun kita kata beri pakaian kepada orang Palestin contohnya. Kita hipur pakaian-pakaian yang tidak terpakai contoh. Kalau beri itu semata-mata beri. Tak ada qasad untuk hadiah ke sedekah lillahi ta'ala. Tak ada lah pahala tu. Pahala khusus untuk tu tak ada. Cuma beri gitu je lah. Beri ke orang gitu je lah. Sebab tu innamal a'malu bin niyat. Hanya sahaja amalan itu berdasarkan niat masing-masing. Habis. Wa syu'batu tsaniyatu was-sab'una, dan bermula cabang yang ke-72 ialah khabar al-ghiratu. Al-ghiratu ni ataupun al-ghiratu ni, iaitu cemburu. Cemburu. Watarku, dan meninggalkan, watarkul mizai, dan meninggalkan mizak. Lagi dia bagi tahulah mizak bawah tu. Mizak tu apa dia? Kita baca dulu mizak. Dan meninggalkan akan mizak. Fal ghiratu, maka bermula cemburu itu bi fathi ay maqru'un khabar. Dibacakan akan dia akan ghirah itu bi fathil ghain. Ghairah lah. Bi fathil ghain ghairah. Al mu'jamati, yang dititikkan akan ghain. Wa sukunil ya'i, dan sukun ya, itu ghairah. Huwa, yaitu dhamiru fasil. Ghairah tu ialah ataupun kita kata huwa tu mubtada, karahatu tu khabar. Ialah karahatu membenci syirkatil ghairi. Membenci orang, membenci syirkatul ghairi, bersatunya orang lain fi haqqi syakhsi, pada hak seorang. Cemburu ni. Makna dia tak suka orang lain pun dapat benda yang dia dapat. Itulah cemburu. Contoh perempuan cemburu pada laki-laki, tak boleh nikah yang nombor 2. Sebab apa? Sebab kalau lelaki itu nikah nombor 2, dia cemburu. Apa maksud dia? Iaitu dia akan benci orang tu, isteri nombor 2 pun akan dapat benda yang dia dapat. Itu kata karahata syirkatil ghair fi haqqihi.
benci orang lain bersekutu pada haknya. Dia dapat hak untuk layan suami dia. Dia tak mahu orang lain pun dapat layan suami dia. Gitu. Itu cemburu. Cemburu. Jadi cemburu lagi tak muhimmah syara' uqudul jain wajib ada pada suami, bukan isteri. Wajib ada pada suami bila dia tu sedang berhubung dengan ajnabi lain. Maka dia kena ada perasaan cemburu. Dia boleh cakap dengan suami dia. Tu hak dia ke atas suami isteri dia. Kemudian orang lain boleh cakap lebih kurang dengan isteri dia macam dia. Tu kena berhak cemburu. Benci. Tak boleh. Ni tak benci, tak cemburu. Dia biar gitu. Hukum dia haram. Fi haqqihi wal miza'u, dan bermula mizak. Wal miza'u, dan bermula mizak itu bi kasri ay maqru'un, dibacakan akan dia akan mizak bi kasril mimi dengan kasrah mim. Baca mi wal maddi atah bagi kasri. Dan mat ni hak belakang tu lah. Ya, baik. Al-midha. Kalau tak ada hamzah, al-midha. Itu ya. Baca dengan qasar. Huwa, iaitu, ayyadkhula. Ta'wil masdar, khabar. Ayyadkhula ar-rajulu, bahawa masuklah ia oleh seorang laki-laki. Masuklah ia oleh seorang laki-laki. Ala ahlihi, ahli rajul. Atas keluarganya laki-laki. Keluarga sini isteri. Ma yukhalifu syar'a. Thumma, kemudian yukhallihim. Thumma yukhallihim, kemudian membiar ia lelaki itu, him akan mereka itu ahli rajul, hatta yamila ba'duhum ila ba'din, sehingga yamila mansub bi an mudbarah, sehingga cenderunglah oleh sebahagian mereka itu ahli, ila ba'din, kepada sebahagian yang lain. Ila ba'din ay ila ba'din akhar, yang bukan lelaki tu. Tengok. Iaitu al-midha. Apa al-midha tu? Dia kata tadi apa dah? Syu'batu tsaniyah ialah al-ghairatu, cemburu. Wa tarkul midha, meninggalkan midha. Apa midha? Iaitu seorang laki-laki masuk bertemu dengan isteri dia. Kemudian dia membiarkan isteri dia itu bersama dengan orang lain, sehingga kan isteri dia itu ada hati dengan orang lain. Dia meninggalkan hak tu. Maknanya ni khusus bagi suami lah. Mana dia ada syu'batul iman, yang seterusnya ini ialah laki-laki, yakni suami itu mesti ada sifat jangan ada keredaan dalam hati isteri kita tu berduaan dengan orang lain. Tu maksud dia. Sebab al-midha tu seorang laki-laki yang bertemu dengan isteri dia dan membiarkan isteri dia itu berduaan dengan orang lain, ataupun tidak menjaga batasan dengan orang lain. Tu. Jadi midha tu situ. Lepas tu tarkul midha, meninggalkan sifat tersebut. Tu. Jadi midha ni dia apa? Khusus kepada orang lelaki lah. Fayambaghi lirrajuli. Dia pun sebut fayambaghi, maka siogianya lirrajuli, bagi orang lelaki itu. Fayambaghi lirrajuli ayyakuna, takwil masdar fa'il yambaghi ay kaunuhu, bahawa adalah ia lelaki itu khabar sahiba ghairatin, ialah orang yang mempunyai sifat cemburu, inda ru'yati ma yukhalifu syar'a, ketika mana melihat akan barang, idhafat masdar kepada maf'ul, melihat akan barang yang bercanggah ia barang akan syara', asy-syar'a maf'ulun bih. Antaranya apa? Berdua-duaan dengan isteri dia, cakap lebih kurang dengan isteri dia, kena ada berasa cemburu. Wa inda husuli, dan ketika mana? Wa inda husuli raibati, dan ketika terdapat dan ketika terhasilnya ar-raibah. Ar-raibah ni benda pelik, benda yang ragu antara isteri dengan orang lain. Ada semacam, ada something wrong somewhere dengan orang ni. Contoh, dia kena ada perasaan begitu. Bi khilafi su'i dhanni, beza dengan buruk sangka. Su'i dhanni, beza. Ay wa dhalikal ghairatu sabitun bi khilafi su'i dhanni. Bermula demikian, cemburu itu sambil ia berbeza dengan su'i dhan, buruk sangka. Bil mar'i, dengan seseorang, min ghairi raibatin, tanpa ada keraguan. Dia tak ada benda ragu-ragu pun. Dia
tek juga. Tu su'udzan. Tu beza dengan cemburu. Cemburu ni ada keraguan di sebalik dia. Kita pun ada perasaan cemburu. Tu ada perasaan yang syak wasangka pada dia. Tu dia panggil cemburu. Tapi kalau benda tu tidak ada syak wasangka pada dia, kita ada juga perasaan tu. Itu dia panggil su'udzan. Jadi cemburu terhadap isteri pergi mana-mana tu boleh, tapi tak boleh su'udzan. Su'udzan tu lain pula. Contohlah isteri kita tu ada keraguan dalam diri kita, dia ni duk asyik mesej kawan ni, ada apa ni, tu cemburu. Sebab benda berlaku. Dan dia syok apa benda tu. Tapi kalau dia tak mesej pada awal lagi orang lain, kita pergi pula kata kawan ni takut-takut mesej pada orang, tu su'udzan pula. Ini beza su'udzan dengan cemburu-cemburu ni ialah berlaku sesuatu yang raibah. Terhasilnya husulul raibah. Adanya benda keraguan yang dia buat, kita pun berasa tak sedap hati, berasa ada benda perasaan kita, dipanggil cemburu. Kalau tidak, dia panggil su'udzan. Tak ada benda-benda apa ragu, kita buat dah perasaan kita ni tidak elok pada dia, maka dia panggil su'udzan. Faham? Min ghairi raibatabi fa innahu madhmumun ay fa inna su'adh-dhanni, maka sesungguhnya buruk sangka itu khabar madhmumun, tercela ia buruk sangka. Wa asyrafun nasi wa a'lamuhum himmatun, wa asyrafun nasi, dan semulia-mulia manusia, idhafat sifat kepada musuh. Semulia-mulia manusia, asyrafu mubtada, an-nasi mudhafu ilaih, ataf wa a'lahum, bukan a'lamuhum. La'alla sawab wa a'lahum, dan orang yang paling tinggi di kalangan mereka itu manusia, ialah himmatun. Kejap. Bukan. Asyrafun nas wa a'lamuhum himmatan. Himmatan tu tamyiz bagi a'la. Bermula orang yang paling manusia yang paling mulia, dan manusia yang paling tinggi di sebuah himmah, di sebuah cita-cita, di sebuah semangat, itu asyadduhum ghairatan, ialah orang yang paling asyadduhum ay asyaddun nas, orang yang paling tinggi manusia itu nisbah ghairatan, nisbah cemburu. Tapi cemburu tu ala nafsihi, atas dirinya diri seorang, wa khawasihi, dan orang-orang yang khawasihi, khawasi syakhsi, dan orang-orang yang istimewa bagi seorang. Isteri ke, isteri lah sininya, biasa isteri lah. Wa umumil mu'minin, dan secara orang-orang mukmin secara keseluruhan cemburu. Cemburu yang sepatutnya. Contoh dia tu alim, kita cemburulah dia alim. Dia panggil, ataupun bahasa lain panggil ghibtah. Ghibtah tu lawan bagi dengki. Dengki tu makna kita nak menghilangkan nikmat dia. Kalau ghibtah, kita tidak mahu menghilangkan nikmat dia, tapi bercita-cita macam dia. Nak jadi macam dia. Lepas tu dia kata semulia-mulia manusia dan setinggi-tinggi manusia di sebuah himmah yang tinggi ialah orang yang paling sangat banyak cemburu. Dia tengok orang yang berharta banyak, dia cemburu juga. Sebab apa cemburu juga tu? Sebab dia tak nak jadi begitu. Kalau jadi ada harta banyak tu, boleh dia sedekah macam kawan tu. Jadi kalau cemburu dengan makna begitu, tak apalah. Tu umumul mu'minin. Umumul al-mu'minin. Tu. Tu kata Nabi dalil dia, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghairatu minal imani, bermula cemburu itu minal iman ay sabitun, sabit ia minal iman, sebahagian daripada iman. Wal miza'u minan nifaqi, dan miza' itu ay sabitun, sabit ia minan nifaqi, daripada sebahagian sifat munafik. Apa miza' tadi? Seorang laki-laki tengok isteri dia rela berdua-duaan dengan orang lain, rela bercakap chatting dengan orang lain tanpa sekatan, tanpa batasan, itu dia panggil miza'. Wallah, rawahu al-Bazzar, telah meriwayatkan akan hadzal haditha, oleh hadis ini oleh fa'il al-Bazzar, oleh Imam al-Bazzar, ataf wal Baihaqi, dan Imam al-Baihaqi radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu ta'ala kataba ala babil jannati anta haramun 'ala ad-dayyuth. Wallahu ta'ala, dan bermula Allah subhanahu wa ta'ala, khabar kataba, telah menulis ia Allah. Jadi telah meletakkan ia Allah ala babil jannati, atas pintu syurga. Ala babi jar majrur, al jannati mudhaf ilaih. Dia letak apa dia? Anta, ni perkataan ni. Anta haramun ala dayyuth. Bermula engkau ini, engkau syurga, haramun khabar. Haram ia
'ala dayyuthi, atas orang lelaki yang dayyuth. Apa itu dayyuth? Fadayyuthu, maka bermula orang lelaki yang dayyuth itu. Apa dia? Huwa dhamiru faslin, ialah alladhi, ay asy-syakhsu alladhi sifat bagi khabar yang mahzuf takdirnya asy-syakhsu, seseorang yang apa? Yarda, yang redha ia alladhi bil qabihi, dengan benda yang buruk. Ala ahli asy-syakhsi, ataupun ahli alladhi, atas keluarganya yang alladhi, iaitu isterinya. Dia redha benda buruk berlaku ke atas isteri dia, tu dayyuth. Buruk tu macam mana? Contohnya apa dia? Contohnya dia rela bahawa isteri dia tak tutup aurat. Al-qabih tak tutup aurat tu. Qabih dia redha. Tu dia panggil dayyuth, suami tu. Dia biarkan, dia rela bahawasanya dia tu berdua-duaan dengan lelaki tu. Berdua-duaan dengan lelaki qabih tak? Qabih. Dia redha, dayyuth. Ni. Fa inna dayyutha, maka sesungguhnya dayyuth itu khabar la yadkhulul jannata, tidak masuk ia dayyuth al jannata mansub min naz'il khafid, ay fil jannati, dalam syurga. Wa inna samawati sab'a, dan sesungguhnya langit-langit sifat as-sab'a yang 7 itu, wal aradina sab'a, dan juga lapisan bumi yang 7, wal jibala, dan jibal iaitu langit, tal'anu zaniya, itu melaknat ia al-madhkurah 3 tu, akan az-zaniya pezina, ataf, wad dayyutha, dan dayyuth, lelaki yang dayyuth, ini suami lah. Dayyuth ni kena pada suami lah khasnya. Suami pada khasnya. Iaitu apa dayyuth? Dhabit dia iaitu seseorang yang redha benda buruk berlaku pada isteri dia. Buruk sini bukan buruk apa ni, buruk dosa lah. Bukan buruk selekeh ke bukan tu. Hadza idza ulima, hadza idza, mana tadi? Dayyuth. Tu habis. Mana hilang lah. Habis. Hadza ay hadza al-hal min ad-dayyuth. Itu. Bermula ini keadaan daripada dayyuth ni, sabitun khabar. Sabit ia idza alima wa sakata. Beza tu. Apabila mengetahui ia rajul wa sakata, dan diam ia rajul. Dia tahu dah. Dia tu berduaan dengan orang lain, dia biar. Tu dayyuth. Tu apa dia? Dayyuth. Dia tahu dah isteri dia buat dosa, redha, dayyuth. Tidak mencegah dia. Dia tahu, lagi pula diam. Tapi wa amma idza lam ya'lam, adapun jikalau sama sekali tidak mengetahui ia rajul, maka fala yanbaghi ay yadhunna dhanna as-su'i. Tengok. Maka tidak seyogianya, ay yadhunna tu takwil masdar jadi fa'il. Ay dhannuhu, dhannya laki-laki akan sebagai maf'ul mutlaq, dhanna as-su'i akan sebagai dhan yang buruk, sangkaan yang buruk. Tak boleh lah. Jadi kalau dia tak tahu, ni kalau dia tahu, ni tak tahu. Kalau tak tahu, dia panggil su'udhan. Dia tak tahu pun isteri dia keluar orang lain. Dia kata juga isteri dia, larang juga isteri dia, larang, seolah-olah isteri dia tu keluar dengan lelaki lain. Tu dia panggil su'udhan. Itu boleh meretakkan rumah tangga lah gitu. Tapi kalau dia tahu dah, dia pergi lelaki ni, cuma dia tak tahu apa yang berlaku, tu cemburu. Wajib cemburu. Kalau tak, dayyuth. Bila cemburu tu kita larang lah, bukan cemburu gitu ya. Wa ayyatajassasa. Tajassasa yatajassasu tajassusan. Wa ayyatajassasa. Yatajassasa. Al-bawatina, dan bahawa, mana la yamari, atah pada ayyadhunna lah, tidak seyogianya bahawa menyelidiki ia rajul itu akan al-bawatina, akan hati-hati. Tak wajib cek lah sampai ke hati tu. Sebab tu itu buat teruk panggil, benda tak tahu wa yunaqiba al-bawatin. Tu dia ada tu. Wa yunaqiba wa yufattisha. Yunaqiba wa yufattisha. Dan juga yunaqiba, mengorek-ngorek,
Wa yufattisha, dan juga meneliti auratin nasi, kehormatan manusia. Ada benda yang manusia tak payah gicek pun dia gicek juga pas sudah. Sampai ke lubang cacing dia cari. Itu dia panggil benda boleh bawa pada su'udzan, tu teruk sangatlah tu. Fa inna dhalikal madhmumu fi syar'i. Betul tu. Fa inna dhalikal madhmumu thabitun fi syar'i, gitu. Maka sesungguhnya demikian perkara yang keji itu, zalika isim inna al-madhmuma itu badal khabarnya mahzuf ai sabitun, sabit ia fi syar'i, dalam syara'. Janganlah sampai tahap kita su'udzan dengan dia, kita cek korek habis segala benda yang dalam-dalaman dia. Tak boleh lah tu. Tu dia panggil benda yang kalau tak tahu tak payah buat apa, diam sudah. Kalau tahu baru dia panggil kena bertindak. Kalau tak, dia panggil tidak ada sifat al-ghairah dan tarkul midha, meninggalkan benda yang sepatutnya lelaki tersebut membiarkan isteri dia berdua-duaan. Kalau dia tinggalkan dia al-midha. Tarkul midha tu mahmudah. Tarkul midha ni meninggalkan sifat seorang lelaki membiarkan ahlinya, iaitu isterinya, keluar berduaan dengan orang lain ataupun buat benda-benda yang qabih, benda-benda yang keji. Habis. Wa syu'batu tsalitsatu was-sab'una, dan bermula syu'bah bahagian yang ke-73 ialah khabar. Ialah al-i'radu an laghwil kalami, berpaling diri daripada bercakap benda lara. Cakap benda lara. Syu'batul iman juga. Cakap benda lara tidak haram, tidak berpahala. Itu lara. Pahala tidak, haram pun tidak. Jadi orang yang ada keimanan yang sempurna, tinggallah cakap benda lara. Tu ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda la fa'il oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Ini jelaslah hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim. Man, barang siapa, kana adalah ia, itu silah dia. Ia barang siapa, yu'minu, khabar kana. Beriman ia man billahi, dengan Allah, ataf. Wal yaumil akhiri, dan hari akhirat, jawab falyaqul. Lam tu lamul amri. Maka hendak berkatalah oleh seseorang itu khairan, khairan ay qaulan khairan, akan perkataan yang baik, au liyasmut, ataupun hendak diam ia seorang. Tu. Rawahu ay rawa hadzal haditha, telah meriwayatkan akan ini hadis oleh fa'il al-Bukhari, ataf, wa Muslimun, dan Muslim. Yakni tafsir Syekh Nawawi, ay man kana yu'minu imanan kamilan. Tu. Bukan bermakna dia kalau tak buat benda ni kafir dah. Sebab tu ditafsir. Waman, dan barang siapa, man kana, barang siapa adalah ia barang siapa, khabar kana, yu'minu, beriman ia barang siapa, maf'ul mutlaq, imanan, akan sebagai iman, sifat kamilan, yang sempurna ia, billahi, dengan Allah Ta'ala, atah kepada yu'min, muta'alaq pada yu'min, yu'min, beriman dengan Allah, ataf, wal yaumil akhiri, dan hari akhirat, maka jawab falyatakallam, maka hendak bercakaplah ia oleh engkau, bima lahu, dengan barang, yakni perkataan lahu yang padanya pada ma fihi. Parah ni. Bima lahu fihi ay fi al-mutakallim manfaatun. Gitu gitu. Bima lahu fihi manfaatun. Dahlah bima. Patutnya kalau kita sebut bima fihi manfaatun jadi dah. Bima lahu fihi ay fi syakhsi fil mutakallim, dengan barang ni maksud dia maksudnya kepada lafaz yang bagi lafaz tu padanya pada orang tu manfaatun. Gitu. Payah. Manfaatun tu takluk kepada fihi. Asalnya begini. Asalkan tarkib kalam gini asalnya. Asalnya gini. Falyatakallam bima lahu manfaatun fihi. Begitu. Manfaatun jadi mubtada muakhar, lahu ta'alluq suatu mahzuf, khabar muqaddam, itu silah bagi, jumlah tu silah bagi ma, aid dia pada hu, pada lahu, manfaatun fihi, manfaatun ta'alluq pada fi, manfaat padanya pada seorang. Gitu. Hendaklah seorang bercakap dengan perkataan yang beri manfaat bagi dia, bagi orang. Sama ada apa manfaat tu? Pahala lah bagi. Ka kalimatil haqqi ay wa dzalika ma lahu fihi manfaatun sabitun.
Bermula demikian barang, yakni perkataan yang bagi seorang itu ada manfaat, sabit ia ka kalimatil haqqi. Ka kalimatil haqqi, seperti mana berkata benar. Tu manfaat tak? Manfaat untuk bela diri. Inda zalimin, ketika di sisi orang yang zalim cakap hak tu. Bercakap benar di hadapan orang zalim, manfaat tak? Manfaat. Bukan nak sokong zalim lagi. Cakap benda betul, benda tak betul yang dia buat. Auliyaskut, ataupun diam oleh seorang, amma, yakni amma la manfa'ata lahu fihi. Fihi ay fi syakhsi, lahu ay lima. Daripada barang yang perkataan yang tidak ada manfaat, manfaatan isim la nafi jinsi lah sini. Yang tidak ada manfaat sama sekali, lahu baginya, bagi ma, fihi padanya, pada orang tersebut. Ataupun boleh terbalik. Dia pelik sikit ya. La manfa'ata lahu fihi. Begitu lah kita. La manfa'ata lahu. Ataupun fihi tu kita, fihi tu fima, lahu tu li syakhsi. Boleh tak? Bima fihi manfa'atun lahu ay li syakhsi. Begitu lah. Nampak situ lagi. Bima fihi manfa'atun lahu, tu asal dia. Bima lahu fihi manfa'atun kan. Asalnya bima fihi manfa'atun lahu. Ataupun bima, betul tak? Bima yang bagi seorang itu padanya pada ma manfa'atun. Parah. Tu baik. Bomel lagi ni habis kita ni. Yang tadi amma la manfa'ata lahu ay li syakhsi fihi ay fima. Ma tu kena pada lafaz. Aduh. Wa qala rajulun, telah berkatalah fa'il oleh rajulun, oleh seorang lelaki, li ba'dil arifina, bagi orang-orang sebahagian orang-orang yang arifin, orang yang kenal Allah Taala. Kata dia apa? Ini makul qaul. Ausini, wasiatlah oleh engkau akan aku. Ini beri, bukan wasiatlah oleh engkau. Berilah wasiat. Ausini. Betul lah. Berilah wasiat oleh engkau akan aku. Qala, berkata ia ba'dul arifin. Ij'al, jadilah oleh engkau. Lidinika, bagi agama engkau. Ghilafan maf'ulun bih. Akan sampu. Kaghilafil mushafi, seperti sampu mushaf, li'alla tudannisahu, supaya engkau tidak mengotori akan dia, akan sampu tadi. Cakap berlapik tu, orang arifin. Lepas tu tak faham, dia pun tanya. Qala, berkata ia rajulun. Jadi pelapik ataupun sapu lah kita bagi. Sapu ke pelapik ke ghilafan ni. Jadikanlah bagi agama engkau tu satu sapu, satu pelapik, seperti pelapik mushaf. Li'alla tudannisahu, supaya engkau tidak mengotorinya. Mengotori sampu agama tu. Lepas tu tak faham. Qala rajulun, wa ma ghilafud dini, apa itu sampu agama tu? Pemungkuh agama tu. Qala, telah berkata ia ba'dul arifin, ialah tarkul kalami illa fima la budda minhu minal kalam. Tu. Apa tu mungkuh tu? Fima, iaitu apa? Tarku. Tarku. Tarku tu dia panggil khabar mubtada mahzuf. Asalnya ghilafud dini, bermula buku sapu agama tu ialah tarkul kalami, meninggalkan akan kalam. Itu idhafah masdar kepada maf'ul. Illa bimakna yatakallam, cakap. Fima, pada barang yang la budda minhu, ay la budda thabitun minhu, ay mimma, yang tak dapat tidak daripadanya, daripada barang tu. Maknanya benda yang sepatutnya, benda yang kita sepatutnya cakap, benda yang patut terpaksa cakap. Benda yang tak payah cakap, cakap. Isu, contohnya isu kita bukan ahli, cakap pun lara sia-sia. Sama ada lara atau bertambah dosa dah. Cakap benda tak betul. Benda tak betul berkaitan dengan suatu isu. Diam sudah. Ngaji sudah. Watarku, atah lagi pada tarkul kalam. Lagi pula watarku mukhalatatin nas. Khalata yukhalitu mukhalatah. Tarku mukhalatatin nasi, meninggalkan mencampur dengan manusia, illa fima la budda minhu juga.
Melainkan pada barang yang tak dapat tidak sabit baginya bagi barang. Daripadanya nya barang. Bunda tu isim la nafi jinsi. Khabarnya takdir sabitun minhu. Minma. Jadi kamu tak akan bercampur dengan manusia, tak akan bergaul dengan manusia, melainkan perlu. Syuarat ke, kerja ke, hak tu je. Lain pada tu, duduk seorang. Atau lagi, watarku talabid dunia, dan meninggalkan akan menuntut dunia, illa fima la budda minhu min talabid dunia. Melainkan pada barang yang tak dapat tidak daripadanya, daripada barang, yakni talabid dunia tadi. Apa talabid dunia sekarang ni? Cari rezeki untuk tampung diri. Hak tu je lah dia cari. Hak lain pada tu, tak. Fa'idha maka fa'idha akraha yukrihu. Fa'idha akraha al-insanu, jikalau, maka apabila bencilah fa'il oleh manusia itu, akrahan nasu, jikalau bencilah oleh manusia itu, ala qawli syarri, atas mengatakan benda buruk, awis sukuti anil khairi, ataupun diam daripada baik. Maknanya dia bercakap waktu tu baik, tiba-tiba diam. Kalau dia bercakap buruk, dia tak cakap. Tu dia kata, kalau bencilah manusia itu atas perkataan buruk, atau bencilah manusia itu diam daripada benda baik, benda yang patut cakap, kalau dia cakap ni benda dapat pahala, dapat baik, dia diam. Kalau manusia benci benda tu, atau lagi, khafa atau pada akraha, ataupun khafa al-insan, takut oleh manusia, ala nafsihi, atas dirinya diri insan, min qawlil khairi, daripada perkataan yang baik. Ketika manusia akrahal insanu, manusia benci, ala qawli syarri, untuk tidak cakap benda yang buruk, awis sukuti, ataupun sukut, anil khairi, daripada kebaikan, au khafa, ataupun takut, ala nafsi, atas dirinya itu, min qawlil khairi, daripada berkata yang baik, ataupun kita kata berkata yang benar, fahuwa ma'dzurun. Betul lah, betul. Khafa ala nafsihi min qawlil khairi, أو خاف على نفسه من قول الخير. Okay. Dia kata, فَإِذَا أَكْرَهَا, apabila bencilah oleh al-insanu, oleh seorang manusia, ala qawli syarri, akraha ta'aluk ala, benci ala qawli syarri, benci atas cakap benda jahat, awis sukuti atau qawli, dan benci atas diam, anil khairi, daripada kebaikan. Mana apa? Makna dia cakaplah benda baik. Yang dia bencinya, kalau dia benda tu baik, dia diam. Okey. Au khafa ala nafsihi, nafsi syakhsi, ataupun takut atas dirinya diri seorang itu, min qawlil khairi, daripada berkata baik. Mana apa? Kalau takut atas diri dia itu daripada berkata baik, mana apa? Boleh jadi baik, boleh jadi tidak. Mana sukutlah. Itu. Takut atas dirinya itu daripada berkata baik. Makna dia takut, adakah perkataan ini boleh jadi baik ke tak ni? Takut tu. Maka lebih baik diamlah. Maka kalau orang begini, fahuwa ma'dzurun, maka bermula dia hadzal insan, orang ni ma'dzurun, diuzurkan oleh Allah Ta'ala. Diuzurkan, qad tajawaza, itu sifat ta'aluk, jumlah selepas tu sifat bagi ma'dzur. Yang diuzurkan akan dia, akan orang tu, qad tajawazallahu anhu an hadzal insan, yang mana telah memaafkan ia oleh Allah daripada insan tersebut. Anhu anil insan. Tajawazah ni asalnya melampaui bila nisbah Allah Ta'ala, mana Allah Ta'ala memaafkan lah. Itu maksud dalam bahasa Arab. Seseorang yang takut berkata buruk, seseorang yang takut diam daripada kebaikan. Diam daripada kebaikan maknanya, maksud diam daripada kebaikan ni ialah dia berkata baik itu yang baik bagi dia, bukannya sukut. Jadi dia bencilah sukut ketika tu. Okey. Ataupun dia takut atas diri dia berkata baik. Kalau aku cakap dia baik ke tak ni, lebih baik diam. Kalau orang macam ni, fahuwa ma'dzurun, maka dia itu diuzurkan, qad tajawaza, yang mana Allah Ta'ala telah ampuni, anhu, daripada orang tersebut, orang yang ma'dzur tadi.
Anhu anil ma'dzur ataupun anhu anil ma'dzurah, daripada orang yang diuzurkan. Habis. Kaza ay kadzal madhkuri qala Suhaimi. Seperti demikian itulah yang tersebut. Qalahu biasanya. Qalahu Suhaimi, biasanya begitu. Telah berkata akan dia, akan al-madhkur oleh As-Suhaimi, oleh al-Imam As-Suhaimi rahimahullah. Jatuhu. Biasanya qalahu Suhaimi. Ikan ada hu lah. Meninggalkan cakap buruk, berkata yang baik dan juga diam. 3 ni. Berkata yang buruk, dia takut. Cakap hal baik, dia nak. Diam, nak juga. 3 ni. Wahuwa ma'zurun qad tajawaza anhu. Cakap, takut cakap buruk. Cakap benda baik. Takut cakap benda baik. Dengan mana diam? Maka orang ni ma'zurun qad tajawaza anhu. Gitu. Wasyu'batur rabi'atu was-sab'una, dan bermula bahagian cabang yang ke-74 pula khabar, ialah al-judu ay-sakha'u, dermawan, pemurah. Wa huwa, dan bermula dia al-jud ialah khabar sarful mali fima, sarful mali, mengarahkan ataupun memberikan, menyerahkan akan harta, idhafah masdar kepada maf'ul, fima yahmaduhu syar'u, pada barang yang memuji akan dia akan barang, fa'il oleh syara'. Memuji akan dia akan barang oleh syarak. Apa dia? Beri kepada orang miskin, beri kepada keluarga, beri kepada orang yang memerlukan dan sebagainya. Qal Ghazali, telah berkata Imam Ghazali, wa'lam, dan ketahuilah oleh engkau, annal juda wasatun bainal israfi wal iqtari. Bermula apa nama tu? Bermula al-jud, pemurah itu khabar, wasatun ialah tengah-tengah, pertengahan, bainal israfi, khabarah wasatun tu, bainal israf, daripada baras, wal iqtari, dan juga terlalu kedekut piang, wa bainal basti wal qabdi, dan juga antara basti lapang, wal qabdi sempit. Tu dermawan. Dia tak borah ni apa dia? Sarful mal ila ma, terbalik lah, sarful mal ila ataupun fima la yahmaduhu syar'u. Begitu ya. Menyerahkan, menguruskan harta pada perkara yang tak dipuji syarak. Tu dia panggil israf. Kalau sempit pula, tidak sarful mal. Tidak sarful mal pula kalau sempit tu. La yasrifu as-sarfu. La, dia panggil apa? La yasriful mal fima yahmaduhu syar'u. Itu boleh berlaku kalau kita kata la yasriful mal fi ma yahmaduhu syar'u, boleh pergi kepada iqtar, boleh pergi kepada israf, boleh berlaku. Orang payah juga nak takrif, tapi fahamlah israf tu makna bazir teruk, iqtar tu makna terlalu ketat sangat. Makan pun RM1 je, cuma punya nak jimat RM1 je makan. Wa huwa, dan bermula dia mana? Dia as-sakha ataupun al-jud, dermawan itu ialah ayyaqdira bazlahu, ialah mampu oleh seseorang. Ayyaqdira tu takwil masdar jadi khabar, mampu oleh seseorang, bazlahu maf'ul bih, akan memberikannya harta, ataupun bazlahu bazlah syakhsiyut, memberinya seorang, bazlahu bazal malah, tu bazlahu, seseorang yang mampu, bazlahu bazlal mal, akan menyerahkan hartanya, mendermakan hartanya, wa imsakahu, dan menahannya harta, biqadril wajibi, dengan qadar yang wajib. Itu sifat dermawan. Sifat dermawan ni ialah apa dia? Orang yang mampu memberikan harta, dan orang yang mampu menahan harta. Mana nak beri boleh, tak beri boleh, dengan qadar yang wajib. Wala yakfi ay yaf'ala dzalika bi jawarihi ma lam yakun qalbuhu tayyiban bihi ghayra munazi'in lahu fihi. Dia kata wala yakfi, dan tidak mencukupi, ay yaf'ala ta'wil masdar fa'il, ay yaf'ala bahawa membuat ia, melaksanakan ia seorang, dzalika, akan demikian itu, dzalika ay dzalika bazlihi wa imsakihi tu. Zalika bazlahu wa imsakahu. Tidak memadai oleh bahawa melaksanakan oleh seseorang, akan demikian itu, demikian mendermakan harta dan juga menahan harta tu.
bijawarihihi, hanya dengan anggotanya sahaja. Malam, selama mana? Tu malam selama mana? Dia panggil apa? Dia panggil mazarfiyah. Selama mana? Lam yakun qalbuhu. Tidak memadai bahawa dia itu melaksanakan apa? Melaksanakan beri harta atau putahan harta tu dengan anggota dia semata-mata. Selama mana lam yakun qalbuhu. Qalbu isim yakun. Selama mana tidak sama sekali hatinya seorang tu khabar tayyiban bihi, berasa senang bihi dengan dia, bidzalika, dengan demikian itu. Ghaira munazi'in, lagi pula ghaira munazi'in, lagi pula itu sifat bagi tayyiban lah, yang senang dengan dia. Lagi pula ghaira munazi'in, yang tidak menentang lahu baginya. Lahu baginya ai liqalbihi, tidak menentang, hatinya dalam keadaan baik. Dengan demikian itu, demikian zalikal imsak wal badla tu, tanpa bertentang, tanpa ada sifat melawan, lahu baginya, bagi hatinya, fihi padanya, fi zalika badlihi wa imsakihi. Bagus dia punya ayat dhamir. Jadi dia kata orang yang ada as-sakha, sifat dermawan tu ialah orang yang mampu memberikan harta dan menahan harta dengan qadar yang wajib. Qadar wajib lah. Dia tak kata hak sunat lagi ni. Hak qadar wajib ni memang kita kata wajib buat lah. Kalau dermawan dari sudut apa? Dari sudut qadar wajib tu memang wajib lah. Biasanya dermawan ni, kita kalau kata dermawan ni ialah selalunya biasa orang bagi benda-benda yang tak wajib, benda-benda sunat ke. Jadi dia kata biqadril wajib, memberikan sesuatu bila-bila saja boleh berikan sesuatu, mendermakan harta, dan bila-bila saja boleh tahan dia dengan qadar wajib. Wala yakfi, la tidak memadai, dia tu hanya boleh berderma dalam keadaan hatinya tidak senang, dalam keadaan hati dia ada pertentangan dengan apa yang dia buat. Dia derma lah, hati dia tak rela. Tak boleh tu bukan dermawan. Dermawan ni dia beri harta tu tersebut dalam keadaan rela hati, dalam keadaan redha, dalam keadaan suka. Tu baru mari derma, dia panggil sifat dermawan. Tapi kalau bagi RM1 pun rasa terpaksa, tu bukan dermawan. Bagi RM10 pun rasa terpaksa, nak bantu kawan tu minta tak bagi kan, sebuah salah pula. Dia bagi tu dalam keadaan rasa sebuah salah, tidak baik, tidak senang, tidak suka, tak rehat, ada pertentangan dalam hati terhadap apa yang dia buat. Tu tak panggil as-sakha wal jud, tak dipanggil orang yang dermawan. Habis. Wa an ibni Abbasin, dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, annahu, bahwasanya Ibnu Abbas, khabar anna, qala, telah berkata ia Ibnu Abbas, maqul qaul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maqul qaul, bagi qala Rasulullah, tajafu an dhammis sakhi, tajafu, hilangkanlah oleh kalian daripada dosa as-sakhi, dosa orang dermawan. Fa inna Allaha akhadha bi yadihi kullama athara. Makna tajafu ni, apa tadi kita kata, tajafu ni asalnya singkirlah oleh engkau daripada dosa dermawan. Maknanya maafkanlah oleh engkau daripada kesalahan orang-orang yang dermawan ni. Begitu. Tajafu, memaafkanlah oleh engkau daripada dosa-dosa orang yang, kesalahan orang yang dermawan tu. Fa innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, akhadha biyadihi. Sudah. Ni ayat mutasyabihat ni. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu khabar akhadha. Terjemah dulu. Mengambil ia, memegang ia, ya Allah, biyadihi, pada tangannya as-sakhi tu, kullama athara, setiap kali tergelincir ia, setiap kali berbuat salah ia as-sakhi tu, orang yang dermawan tu. Mana mengambil tangan ni apa dia? Ampunlah, takwil. Tu nah, akhadha biyadihi, ampun. Makna ampun lah sini bukan pegang sungguh, hissi bukan. Takwil lah kita ni.
mengambil ya Allah pada tangannya, tangan as-sakhi, tangan orang dermawan tu, kullama athara, makna Allah Ta'ala ampun. Sebab tu dia suruh kita ni memaafkan dosa ataupun kesalahan orang yang dermawan ni. Kerana orang yang dermawan, kalau dosa kecil lah, kalau dosa besar kena taubat orang dermawan ni. Kalau dosa kecil, bila dia derma lillahi ta'ala, gugur dosa dia, dosa kecil tu. Tapi kalau dosa besar kena taubat khas. Tu. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rizqu ila mut'imit ta'ami. Bermula rezeki itu ila mut'imit ta'ami, kepada orang yang memberi makan akan makanan, itu asra'u khabar, terlebih cepat, minasiki, daripada pisau, ila dharwatil ba'iri, kepada leher unta. Ini nak panggil apa? Nak panggil kelebihan orang yang memberikan makan. Murahlah juga ni. Ar-rizqu ila mut'imit ta'am, rezeki kepada orang yang beri makan akan makanan, itu lebih cepat daripada pisau yang sampai kepada tengkok ataupun leher unta. Wa inna Allah, dan sesungguhnya Allah Ta'ala, isim inna, li anna Allah, wa inna Allah la yubahi, lam tu lam muzahliqah, berbangga-bangga ya Allah, bi mut'imit ta'ami, dengan orang yang beri makan akan makanan tu, lil malaikati, Allah Ta'ala akan banggakan dia dengan pada malaikat. Lil malaikati, sini ada dua nuskhah, ada yang kata lil malaikah, ada yang kata al malaikah. Kalau lil malaikah, lil malaikati. Kalau al malaikah, al malaikatah. Maf'ulun bih bagi yubahi, berbangga-bangga ya Allah akan malaikat, jadi kepada malaikat, bimut'imit ta'ami, dengan rasanya li lebih tepat, sebab berbangga-bangga ya Allah, bukan membanggakan, berbangga ya Allah kepada malaikat. Jadi Allah Ta'ala berbangga kepada malaikat terhadap orang yang beri makan akan makanan. Yubahi, Allah Ta'ala, kalau kata yubahi makna membanggakan, bukan membanggakan malaikat. Allah Ta'ala membanggakan mut'imit ta'am kepada malaikat. Gitu. Ini lebih tepat lil malaikah lah. Ai ilal malaikah. Berbangga-bangga ya Allah, bukan akan malaikat, tapi kepada malaikat. Kalau kita muta'addi pun muta'addi dengan mut'imit ta'am. Lepas tu liyubahi mut'imit ta'am. Dia muta'addi dengan ba. Berbangga ya Allah dengan berbangga-bangga ya Allah dengan orang yang memberikan akan makanan kepada malaikat, lil malaikah. Lil malaikah, ya ai ilal malaikah. Habis. Wa qala ba'duhum wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ayat apa? Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Jumaat khatam. Jumaat khatam insya-Allah taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Jadi siapa hari Jumaat nak mari subuh boleh mari. Khatam. Asalkan dah dengar semualah. Jangan lubang mana-mana. Wallahu taala a'la wa a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.